Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, UMNO untung jika bercerai dengan bersatu, kata penganalisis. Berita sepenuhnya, terdapat dua aliran fahaman berbeza sepanjang Perhimpunan Agung UMNO yang berlangsung pada hujung minggu lalu. Pertama, mereka yang menggesa parti itu supaya tidak lagi menjadi sekutu kepada bersatu dan menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional bermula 1 Ogos. Kedua, mereka yang percaya penolakan terhadap bersatu hanya akan menimbulkan malapetaka kepada UMNO pada PRU 15 akan datang. Beberapa penganalisis yang bercakap dengan Malaysia Kini bagaimanapun percaya senario kedua itu masih boleh diperdebatkan. Salah seorang pemimpin yang menyokong senario kedua itu adalah ahli Majlis Tertinggi UMNO Zahidi Zainul Abidin yang mengatakan parti itu perlu menyertai PRU bersama Bersatu dan PAS. Kata Zahidi, dia percaya UMNO akan berada pada kedudukan dominan apabila kerajaan berikutnya dibentuk. Sebaliknya, jika parti-parti itu bergerak sendirian dalam PRU, UMNO mungkin menjadi pembangkang tanpa mempunyai sekutu. Penganalisis politik bagaimanapun menangkis pendapat Zahidi dengan mengatakan ruang untuk UMNO membentuk gabungan dengan rakan baru atau lama hanya akan berlaku selepas pilihan raya. Pengarah Eksekutif Ilham Center, Hisamuddin Bakar berkata, UMNO sendiri yakin dapat mempertahankan semua 55 kerusi yang dimenanginya pada PRU 14, termasuk yang dicuri oleh ahli-ahli parlimen yang akhirnya melompat kepada Bersatu. Selain itu, dia berkata, UMNO boleh meninjau sekurang-kurangnya 16 kerusi majoriti Melayu yang lain untuk sasaran keseluruhan sekurang-kurangnya 70 ahli parlimen di parlimen yang ada antara kerusi berkenan kini disandang oleh PAS, Bersatu atau komponen dalam Pakatan Harapan PH seperti PKR dan Amanah. Dan jika PAS memilih bersama Bersatu, UMNO boleh mengambil kembali beberapa kerusi yang jatuh ekoran bertembung 3 penjuru dengan PAS, contoh di Terengganu dan mungkin Kedah dan Kelantan. Kemudian 13 kerusi dimenangi Bersatu. UMNO cukup yakin mereka akan boleh mengambil semula kerusi yang dahulunya kerusi UMNO termasuk Langkawi. Selain Jerlun yang mungkin masih ada pengaruh Tun Mahathir Mohamad dan Pagoh dengan faktor personality Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang lain-lain mereka yakin akan dapat merampas kembali, katanya. Bagi kerusi majoriti Melayu yang dikuasai oleh parti-parti PH, Hisamuddin berkata, kerusi Parlimen Kuala Selangor dan Kulim Bandar Baru boleh menjadi sasaran UMNO yang merekodkan kemenangan bersilih ganti antara BN dan PH dalam beberapa PRU lalu. PH mengalahkan calon UMNO di 2 kerusi itu pada PRU 14, manakala UMNO pada PRU 13 menewaskan calon Pakatan Rakyat yang memenangi kerusi berkenan pada PRU sebelumnya. Jadi, sasaran 70 kerusi itu bagi UMNO signifikan untuk menjadikan mereka parti tunggal dengan jumlah kerusi terbesar. Setelah itu, mereka akan membuka pintu rundingan dengan mana-mana parti yang menang untuk membentuk kerajaan dengan mengikut syarat UMNO, kata Hisamuddin. Tidak seperti pilihan raya umum lalu, Hisamuddin berkata, akan ada banyak situasi tidak menentu tanpa adanya gabungan rasmi sebelum hari mengundi. Keadaan ini akan mewujudkan situasi yang tidak menentu kerana lebih kepada kekuatan parti mana yang mampu memenangi jumlah kerusi dan juga melibatkan perundingan selepas menang. Katanya menambah situasi itu mirip di Indonesia apabila parti-parti lawan dibawa berbincang selepas keputusan PRU diumumkan. Penganalisis politik dari Universiti Malaya Profesor Madya Awang Azman Awang Pawi berkata, UMNO dalam usahanya mencapai dominasi telah menolak rundingan kerusi sebelum pilihan raya terutama dengan Bersatu. Ini merupakan strategi daripada berebut kerusi sebelum bertanding. Lebih baik buka kepada semua dan kemudian nanti sama ada nak kekalkan blok PN ataupun boleh bina pakatan politik yang baru. Antara 70 dan 75 kerusi adalah jumlah maksimum yang mungkin dimenangi oleh UMNO untuk muncul sebagai parti paling dominan, katanya. Awang Azman berkata, usaha UMNO bergerak sendirian di kerusi majoriti Melayu juga boleh memberi manfaat kepada pengundi yang bebas untuk menyokong calon pilihan mereka.
Ini tidak seperti situasi melibatkan gabungan parti di mana pengundi di kawasan yang dikuasai oleh penyokong satu-satu parti harus memilih parti bersekutu yang diberikan kerusi berkenan. UMNO melalui Perhimpunan Agung tahunannya semalam mencapai keputusan untuk memberikan mandat kepada kepimpinannya bagi menentukan bilakah parti itu akan menarik sokongan daripada PN berikutan keputusan Majelis Tertinggi parti itu untuk memutuskan hubungan dengan Bersatu. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan pada Januari lalu dilaporkan berkata bahwa UMNO mensasarkan untuk bertanding di sekurang-kurangnya 96 daripada 222 kerusi parlimen. Angka itu lebih rendah daripada 121 kerusi yang dipertandingkan pada PRU 14 di mana UMNO menang 55 kerusi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.